FTA Malaysia Turki maksimumkan pasaran droga bidang baru. Alternatif bluefin mampu ke paras 5,000 meter di dasar laut. Catuan air zon 3 dan 4 Hulu Langat berkuat kuasa hari ini. Assalamualaikum dan salam satu Malaysia. Saya Syahril Sarapuddin. Dan saya Atika Muhammad Naim. Catuan air zon 3 dan 4 untuk kawasan Hulu Langat mula berkuat kuasa hari ini yang akan melibatkan 125,000 akaun pengguna yang akan berselang-seli selama 52 jam bagi setiap zon terlibat. 125 injap zon 3 yang terletak di tangki air menara Bandar Sri Putra mula ditutup kira-kira 11 pagi tadi oleh Syahbas Hulu Langat dengan kerjasama Majlis Perbandaran Kajang MPKJ. Pihak media turut dibawa ke tangki air menara Bandar Sri Putra ini untuk melihat sendiri operasi penutupan itu yang turut disaksikan penolong pengurus besar Ketua Pejabat Wilayah Syahbas Hulu Langat Abdul Halim Ishak. Pada kita sekarang ni kita menutup valve di kolam Sri Putra untuk yang mana kita tutup butterfly valve untuk supply ke kawasan seluruh kawasan Sri Putra yang melibatkan akaun lebih kurang 3,500 akaun. Aduan orang ramai pada mulanya memang agak banyaklah, tetapi bila benda ni, kecatuan ni telah berjalan selama lebih kurang start daripada 27 Februari itu, jadi kita dapati dia aduan tu dah berkurang. Dia penduduk residen dah kira dah mula biasa dengan catuan ni. Setelah 52 jam, catuan air akan mula dirasai pula pengguna bagi zon 4. Bagi memastikan kelancaran operasi tersebut, Syahbas menggunakan 12 pasukan melibatkan 70 tenaga kerja dibantu 2 pekerja MPKJ bagi memastikan kelancaran operasi catuan air tersebut. Dalam pada itu, Abdul Halim turut memaklumkan catuan air sekitar kawasan Ceras dihentikan. Ekoran kandungan amonia di loji rawatan air Ceras Batu 11 dan Batu Tampoi telah berkurangan. Ia disebabkan hujan setiap hari dan loji itu sudah beroperasi seperti biasa sejak 30 Mac lepas. Antara mereka yang paling terjejas akibat pelancaduan bekalan air peringkat keempat yang bermula 4 April lalu di Selangor ialah para peniaga makanan terutama yang memiliki restoran. Ini kerana perniagaan tersebut amat berkait rapat dengan penggunaan air dalam kuantiti yang banyak. Tinjauan RTM di sekitar Glen Mary Shah Alam mendapati rata-rata peniaga dan pengusaha restoran mengeluh dengan pelancaduan air tersebut. Ada antara mereka terpaksa mencari alternatif lain untuk memastikan perniagaan masing-masing tetap berjalan. Saya beli mineral water 40 kotak untuk masak nasi dengan masak lauk. Saya sudah tinggal ini saja. Mahal tapi saya tak boleh charge customer mahal. Lepas tu saya pergi cari tangki. Itu tangki sana dalam. 2 tangki dengan air penuh 1,000. 2 tangki 1,000. 1 tangki 500 dengan air. Payah susah lah. Air tak ada, business kurang sikit. Payah kurang. Slow lah, very slow. Lagi saya pakai ais kosong air benar juga. Bukan air tak ada. Tangki sikit-sikit semua. Terus 2 hari tak. 2 hari ada, 2 hari tak ada. Ini macam mana? Payah susah sikit lah. Jadi orang pun kurang. Lepas tu basuh-basuh pun susah. Kadang pakai buang pinggan. Itu je lah. Pelancaduan air terpaksa diteruskan di Selangor berikutan kadar air di beberapa empangan di negeri itu yang membekalkan air untuk Lembah Kelang masih di bawah paras minimum. Ia mungkin akan diteruskan sehingga awal Ramadan ini. Baik, susulan satu kematian melibatkan sindrom pernafasan Timur Tengah coronavirus MERS-CoV. 27 sampel yang diambil daripada 64 penduduk kampung Bintang Laut Batu Pahat telah diuji dan disahkan negatif, manakala 10 sampel lagi masih menunggu keputusan. Menurut kenyataan Ketua Pengarah Kesihatan Datuk Dr. Nur Hisham Abdullah, kesemua penduduk kini dipantau melalui pengawasan kesihatan diri di rumah.
Kementerian Kesihatan dan Jabatan Kesihatan Negeri Johor telah melaksanakan aktiviti pencegahan kawalan dan saringan bagi mereka yang berisiko. Datuk Dr. Nur Hisham juga membetulkan maklumat mengenai isu kuarantin yang disiarkan media semalam bahawa ia tidak benar. Orang ramai boleh mendapatkan maklumat lanjut mengenai jangkitan MERS-CoV di laman web Kementerian Kesihatan di www.moh.gov.my. Sementara itu, berikutan kematian seorang jemaah akibat MERS-CoV, agensi umrah diingatkan sentiasa memantau tahap kesihatan jemaah di bawah kelolaan mereka sepanjang di Tanah Suci. Tegas Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Seri Jamil Khair Baharom, langkah itu penting bagi mengelak situasi menjadi serius sekaligus membahayakan nyawa mereka. Kalau ada nampak tanda-tanda yang agak boleh menunjuk kepada positif kepada akut radang paru-paru dan sebagainya ini, supaya mereka dirojok cepat, bukan tunggu sehingga sampai balik, termasuk di Kerajaan Arab Saudi sendiri, kerana mereka juga menyediakan hospital untuk jemaah. Kita minta kalau yang menyebabkan suntikan, sebab suntikan tu bukan untuk akut saja, macam-macam suntikan yang dikenakan, kita minta supaya jangan kita main-main dengan rekod perubatan, sebab yang nak pergi tu dia kena ada rekod perubatan. Tapi kita tak nak nanti, jangan kerana untuk takut cucuk tu, tetapi direkodkan kata dah cucuk. Jadi itu pun juga kita ambil perhatian supaya jangan kita mengambil jalan mudah untuk pelaksanaan ibadat umrah. Ketika ini, kerjasama erat dilakukan melibatkan Kementerian Kesihatan. Antara langkah proaktif adalah dengan mengkuarantin mereka yang mempunyai tanda awal sindrom tersebut. Datuk Seri Jamil mahu jemaah umrah memastikan tahap kesihatan dalam keadaan yang memuaskan sebelum bertolak ke Tanah Suci. Beliau merasmikan Konvensyen Peguam Syar'i Malaysia kali ketiga di Bangi. Mahkamah Rayuan memutuskan kenyataan Datuk Seri Anwar Ibrahim dari kandang tertuduh dalam pembelaan beliau bagi pertuduhan liwat hanya penafian semata-mata. Mahkamah itu juga memutuskan penafian Anwar itu tidak menimbulkan sebarang keraguan dan menjadikan pembelaannya berwibawa yang boleh menjejaskan keterangan pihak pendakwa terhadap tertuduh. Pada 7 Mac lepas, Mahkamah Rayuan membatalkan keputusan Mahkamah Tinggi pada 9 Januari 2012 yang membebaskan Anwar daripada tuduhan meliwat bekas pembantunya Muhammad Saiful Bukhari Azlan, 26, di kondominium Desa Damansara di Bukit Damansara antara 3.10 petang dan 4.30 petang pada 26 Jun 2008. Panel 3 hakim Mahkamah Rayuan diketuai Hakim Datuk Balia Yusof Wahi dalam penghakiman bertulis tebal 85 muka surat yang dikeluarkan hari ini berkata, Mahkamah membenarkan rayuan pihak pendakwa dan mendapati Anwar bersalah bagi pertuduhan itu dan menjatuhi hukuman penjara 5 tahun. Dalam penghakimannya, panel itu berkata bagi membolehkan Anwar berjaya dalam pembelaannya adalah wajib baginya mengemukakan bukti untuk menyangkal pertuduhan yang dihadapinya. Bagaimanapun, dalam kes ini, Anwar tidak menafikan beliau berada di tempat kejadian jenayah pada masa dan tarikh seperti dalam pertuduhan. Dalam penghakiman bertulis bertarikh 11 April itu, panel 3 hakim Mahkamah Rayuan juga berkata, terdapat cukup keterangan lain yang membolehkan elemen pertuduhan dapat disahkan dan dibuktikan. Mahkamah juga memutuskan isu kemungkinan sampel DNA diambil daripada Muhammad Saiful telah diusik oleh Pegawai Penyiasat Kes Superintendent Judy Balesius Pereira dan telah tercemar juga tidak dapat dibuktikan. Baik, pakar oceanografi Australia mengakui sememangnya terdapat peralatan selain kenderaan dasar laut bebas AUV Bluefin 21 yang mampu sampai ke kedalaman melebihi 5,000 meter di dasar laut. Ya, bagaimanapun peralatan seperti itu beroperasi berbeza daripada Bluefin 21 termasuk bergerak pada kelajuan yang jauh lebih perlahan. Baik, Hanim Wili di Perth, Australia. Hanim, hari ini masuk misi ke-5 Bluefin 21 dan sehingga kini masih tiada sebarang penemuan berkaitan MH370. Adakah sebarang kemungkinan pasukan mencari kini mengambil kira penggunaan peralatan lain untuk membantu Bluefin, Hanim? Baik, Tika Syahril, memang seperti yang dikatakan ada peralatan lain, peralatan yang dibangunkan secara komersial sebenarnya bukan milik tentera laut mana-mana negara yang boleh
masuk ke kedalaman ataupun diturunkan ke kedalaman lebih 5,000 meter di permukaan dasar laut, tetapi ia perlu mengambil kira ketika ini kelewatan pergerakan peralatan terbabit berbanding dengan Bluefin 21, kerana Bluefin 21 saja sudah bergerak sangat perlahan. Jadi bayangkan meletakkan satu lagi peralatan yang jauh lebih perlahan daripada Bluefin 21 yang hanya bergerak kira-kira 2 hingga 3 km sejam, dan juga perlu mengambil kira ketika ini faktor keselamatan ataupun aspek keselamatan yang telah pun dilengkapi terhadap Bluefin 21 itu, dan keberkesanan fungsinya, kerana Bluefin 21 ini tidak boleh bergerak seiring dengan alat lain kerana ia boleh mengganggu fungsinya. Pemilik dan pengeluar Bluefin 21 Phoenix International yang berpangkalan di Amerika Syarikat, syarikat itu sendiri telah mengakui bahawa memang wujud risiko kecil masalah teknikal mungkin dihadapi oleh Bluefin 21, tetapi pada tahap yang boleh diterima. Dan pada ketika ramai yang mempersoalkan tentang keberkesanan AUV itu, saya ada menemui seorang pakar oceanografi Australia yang sering dijadikan rujukan dalam usaha pencarian MH370 ini, Profesor Charita Pathiarachi. Beliau merupakan seorang profesor dari University of Western Australia di Perth ini, dan beliau memberikan kenyataan berikut tentang Bluefin 21. No. You have to remember there is maybe 5 vehicles in the whole world, 5 vehicles in the whole world which can work at that depth, 4,500 meters in the whole world. Yeah? So there isn't another alternative. There are other instruments can go down, but there aren't that many. So this is the best we have. Baik, seperti kata beliau, Bluefin 21 ketika ini adalah option ataupun yang terbaik ketika ini yang digunakan dalam usaha pencarian MH370 setelah 2 tod pinggan lokator dihentikan penggunaannya pada Isnin lepas untuk memberi laluan kepada penggunaan Bluefin 21 setelah tiada lagi isyarat ping ataupun isyarat akustik dikesan sejak 8 April lepas. Dan sebaik Bluefin sebenarnya menjumpai bangkai pesawat ataupun sebarang serpihan yang ada kena-mengena dengan bangkai pesawat MH370, satu kenderaan lain akan digunakan untuk menggantikan Bluefin 21. Peralatan itu memang berbeza daripada Bluefin 21 kerana ia membolehkan bahagian ataupun sebahagian daripada pesawat, bangkai pesawat MH370 terutamanya kotak hitam dibawa ke atas permukaan air. Jadi memang beberapa proses akan dilalui terlebih dahulu, proses yang sangat panjang. Meskipun Bluefin dapat menjumpai sebarang serpihan ataupun bangkai pesawat MH370 itu sendiri, ia akan mengambil proses yang lama sebelum kita dapat mengetahui ataupun menjumpai kotak hitam yang ketika ini menjadi fokus pencarian MH370, dan ini penjelasan lanjut mengenainya. When we work on land, the land doesn't move. Okay, it's flat. Now here, the ship moves with the waves. So you have to always work on a moving platform, which is not stable. Okay, and you have to service these vehicles while the ship is moving. So you're trying to move and you're trying to, you're holding on to one hand with one and you're trying to do things to a vehicle. It's not easy. You can't. This is very nice to be in a laboratory with flat and be able to do things and nothing moves. I have both hands free. But when you're working in the ocean, all the time you're trying to hold for something else to keep you steady. So it is not. It's very hard. So what they is not only they actually be able to do. I mean, this is a very sophisticated piece of equipment. Okay. To be able to go down, 4.5 kilometers, and we program it how to actually go down. And this is so once it's programmed, once we've done this, we have to take it from the ship. As I said, it's moving, and then we have to handle it, put it over the ship's side, and then we have to release it. Then it takes 2 hours to go down. And then it has capacity to work for 16 hours, and then it takes another 2 hours to come back.
And then once you come back, the ship is moving, this is on the surface, we have to bring it to the ship. That's very, very difficult. Okay. And then, once it's on the ship, we have to download the data, we have to recharge its batteries, and then the process goes again. Okay. It is a very long, long process. Itu penjelasan mengenai penggunaan Bluefin 21 daripada seorang pakar oceanografi Australia, Profesor Charita Patriarachi. Dalam masa sama juga ahli geologi di sini Robin Beeman pula menjelaskan walaupun pasukan pencarian berjaya menemui bangkai MH370 yang sah di kawasan itu, perlu diingatkan bahawa gunung berapi di dasar laut mungkin akan menghalang usaha untuk mendapatkan kotak hitam berikutan lautan di kawasan perairan berkenaan mempunyai kedalaman maksimum 7,000 meter. Dan bagaimanapun usaha pencarian akan tetap diteruskan meskipun sudah lebih 40 hari pesawat MH370 hilang. Misteri itu masih lagi belum terungkai dan pihak Malaysia yang masih lagi meneruskan ataupun masih lagi bersemangat untuk meneruskan pencarian MH370, pihak TUDM dan TLDM masih lagi berada di Perth untuk meneruskan kerja mereka ataupun operasi mereka. Dan sebuah helikopter iaitu Super Lynx ketika ini berada bersama dengan kapal KD Lekiu milik TLDM untuk bersama-sama menjalankan operasi pencarian MH370. Pesawat Super Lynx ataupun helikopter Super Lynx beroperasi 2 jam di udara untuk mengesan sebarang isyarat visual sekiranya faktor cuaca mengizinkan. Berikut adalah kenyataan yang diberikan oleh juruterbang Super Lynx terbabit. We brought only one helicopter on board, which is the Superlink from Squadron 501. The purpose of it will be to carry out, help out the search from the air, and if we tend to find any objects for us to go and airborne and make certain that is the object from MH370. Baik, Tika, Syaril. Hanim, selain daripada laporan yang Hanim kongsikan tadi, kami dimaklumkan juga Perdana Menteri Australia Tony Abbott ada mengeluarkan kenyataan untuk kemungkinan berbincang mengenai kaedah baru kerana kaedah yang diadakan kini mungkin menemui jalan buntu. Hanim, kalau boleh kongsikan. Ya, memang benar Syaril, Tika. Perdana Menteri Australia Tony Abbott baru saja mengeluarkan kenyataan di sini di Australia. Beliau mengatakan, saya ingin memetik kenyataannya dalam bahasa Inggeris. Abbott mengatakan bahawa if we don't find wreckage, we have to stop, we regroup and reconsider. Bermaksud jika tiada menemui bangkai pesawat MH370 itu, usaha pencarian dihentikan sementara untuk mengumpul semua pasukan mencari, semua negara terlibat bagi membincangkan dan memikirkan semula fasa seterusnya. Setakat itu kenyataan yang diberikan oleh Abbott mengenai usaha pencarian ketika ini. Sebab ini sudah pun misi hari kelima Bluefin 21. 3 hari yang lepas Bluefin 21 berupaya untuk melaksanakan operasinya selama 16 jam di permukaan dasar laut setelah pada hari pertama hanya 6 jam sahaja operasinya, manakala hari kedua menemui ataupun berdepan dengan masalah teknikal. Tetapi ketika ini, setakat misi hari kelima, kenyataan yang dikeluarkan oleh pihak koordinasi ataupun pusat koordinasi agensi bersama JACC, misi hari kelima hari ini, Bluefin 21 sudah pun melaksanakan pencarian ataupun merekodkan data 110 km persegi di permukaan dasar laut. Syaril, Tika. Baik, terima kasih Hanim atas laporan terkini dari Australia. Baik, itu dia Hanim Muhili secara langsung dari Perth, Australia. Kami teruskan dengan perkembangan seterusnya, masih lagi mengenai MH370 yang mana pihak berkuasa Malaysia mempertimbang kemungkinan mengerah lebih banyak kenderaan bawah permukaan air bebas AUV bagi mencari MH370. Perkara itu dinyatakan Datuk Seri Syamuddin menerusi laman Twitternya. Menerusi laman Twitter itu, kalau kami boleh kongsikan, beliau turut memberitahu Jawatankuasa Penghantaran Aset yang diketuai Timbalan Menteri Pertahanan Datuk Abdul Rahim Bakri sedang mengkaji untuk mengerahkan lebih banyak AUV di selatan Lautan Hindi dalam operasi mencari itu.
Beliau berkata pengalaman yang dikongsi John Paul Trodek, penasihat khas kepada Biro Penyiasatan Kemalangan Penerbangan Perancis yang terbabit dalam siasatan insiden Air France penerbangan 447 pada 2009 telah membantu operasi mencari itu. Dan Senin lalu AUV Bluefin 21 diturunkan dari kapal Ocean Shield Australia ke kawasan 40 km persegi untuk misi pencarian MH370 di dasar laut, memandangkan tiada isyarat sah dikesan oleh alat pengesan pingar yang ditunda TPL sejak 8 April lepas. Bluefin 21 dilengkapi sistem pengesan sonar yang menggunakan bunyi akustik untuk menghasilkan peta 3 dimensi di dasar laut dihantar bagi mengesan sebarang serpihan. Bagaimanapun, AUV itu tidak menemui sebarang kesan MH370 selepas 4 misi pencarian. Baik, seterusnya kami bawakan perkembangan susulan feri penumpang yang tenggelam di Korea Selatan. Pihak pendakwa hari ini mendedahkan kapten tidak ada berada di tempatnya bertugas mengemudi feri itu. Sebaliknya, feri itu dikemudikan pegawai ketiga apabila ia mula sengit dan karam menyebabkan 28 mati dan beratus-ratus lagi hilang. Pegawai pendakwa Park Jae-yuk menjelaskan kapten seharusnya berada dalam biliknya dan mengendalikan feri ketika ia karam. Pihaknya percaya dia di belakang biliknya. Tetapi 48 jam selepas ia tenggelam, angka kematian dijangka bertambah sementara kira-kira 270 orang hilang. Menurut pengawal pantai, kebanyakan mayat ditemui terapung di laut. Sementara itu, Gymnasium Jindo di mana pusat operasi ditempatkan, keluarga yang marah dan sedih bergelut serta bertengkar dengan pegawai polis. Pegawai terbabit berada di sini untuk menyalurkan perkembangan terkini mengenai operasi menyelamat. Lebih 320 pelajar tahun kedua sekolah berkenaan berusia antara 16 dan 17 tahun berlepas malam Khamis untuk bercuti ke Pulau Peranginan Jeju selama 4 hari. Mengikut laporan, beberapa penumpang masih terperangkap dalam ruang udara perut kapal, tetapi ini sukar ditentukan akibat keadaan laut yang buruk. Dron bawah laut juga tidak dapat masuk ke dalam feri ini kerana arus deras. Kerja menyelamat masih diteruskan hari ini. Bersua kembali, perjanjian perdagangan bebas FTA antara Malaysia dengan Turki kini termeterai secara rasminya. Ia meliputi aspek kemasukan ke dalam pasaran, kerjasama kastam, pemulihan dan pelepasan halangan teknikal dalam dagangan serta kerjasama teknikal dan ekonomi. Majlis menandatangani perjanjian oleh Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri Datuk Seri Mustafa Mohamad dan Menteri Ekonomi Turki Nihat Zebekci itu disaksikan Perdana Menteri kedua-dua negara. Record my deepest appreciation to my brother, Prime Minister Erdogan, for his sterling commitment to ensuring that this free trade agreement would be successfully concluded, thus paving the way to bringing our bilateral ties to a new era. We both agree that the potential between our two countries is somewhat not fully realized because our total two-way trade amounts to a mere $1.5 billion. We both agree to set higher aspirational goals of $5 billion to be achieved within 5 years. Perjanjian juga menggariskan komitmen kedua-dua negara dalam meliberalisasi dagangan barangan. Malaysia dan Turki akan secara progresif mengurangkan atau menghapuskan tarif. Antara barangan yang bakal mendapat manfaat segera daripada perjanjian ini adalah bahan kimia, tekstil, mesin, plastik dan produk getah. Turki juga bersetuju mengurangkan duti bagi kemasukan minyak sawit kepada 30% berbanding sebelum ini yang dikenakan antara 31 hingga 47%. Tahun lalu, jumlah ekspor minyak sawit ke Turki berjumlah 227.4 juta ringgit. Peluang pasaran juga amat luas. Perikutan Turki terletak di pintu masuk Eropah, manakala Malaysia pula terletak di tengah-tengah antara India dan China. Namun, Malaysia tidak memberi komitmen untuk menghapuskan tarif automotif dan tembakau. Sementara itu, Datuk Seri Najib siang tadi menerima kunjungan hormat Ahli Biro Politik Jawatankuasa Pusat Parti Komunis China Hu Chunhua. Pertemuan kira-kira 45 minit itu berlangsung di Putrajaya. Hu Chunhua dan delegasi tiba di perkarangan bangunan Perdana Putra pada pukul 6 petang dan disambut Datuk Seri Najib di pejabat beliau.
Pertemuan tersebut berlangsung kira-kira 45 minit. Dalam pertemuan bersama Perdana Menteri tersebut, Hu Chunhua menyatakan kepercayaan hubungan Malaysia dan China tetap utuh berdasarkan hubungan yang telah lama dibina sebelum ini. Beliau juga percaya tragedi kehilangan pesawat Malaysia Airlines MH370 tidak akan menjejaskan hubungan Malaysia dan China atas mata-mata berlakunya insiden tersebut. China juga dalam pada itu turut mengalu-alukan kunjungan Datuk Seri Najib ke negara tersebut pada bulan Mei ini sempena meraihkan ulang tahun ke-40 hubungan diplomatik kedua-dua negara. Hadir bersama dalam pertemuan tersebut adalah Naib Presiden UMNO Datuk Seri Hishamuddin Tun Hussein. Usaha kita menangani masalah MH370 dan kerajaan China tetap menjamin untuk membantu sedaya upaya. Bantuan tidak akan terputus, persefahaman itu tidak akan terus baik untuk memastikan hubungan itu adalah baik dan terjamin. Hu Chunhua berada di negara ini sejak Khamis sempena lawatan rasmi selama 3 hari. Guru besar perlu menangani cabaran dalam memastikan semua sumber di bawah kawalannya beroperasi sejajar keperluan dan persekitaran semasa. Menurut Timbalan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin, guru besar perlu menghayati Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPPM dan menzahirkannya dalam pengurusan sekolah bagi memastikan sasaran sekolah tercapai. Beliau yang juga Menteri Pendidikan berkata melalui PPPM, pembentukan modal insan dalam konteks kepimpinan guru besar sangat penting kerana anak-anak pada peringkat umur 6 hingga 12 tahun adalah tempoh yang memerlukan bimbingan dan perhatian untuk membangunkan diri mereka. Dalam konteks menghasilkan modal insan cemerlang, saya amat berharap agar kita sama ada sebagai pemimpin di peringkat kementerian maupun di peringkat sekolah mempunyai keinginan dan pemahaman yang dikongsi bersama sebagaimana yang dihasratkan melalui Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPPM 2013 sehingga 2025. Bagi beliau, pelajar perlu dibentuk sebaiknya agar mereka bersedia dari segi kecerdasan mental, kestabilan emosi, rohani dan jasmani bagi menempuh cabaran yang semakin hebat. Tan Sri Muhyiddin berucap dalam majlis anugerah tawaran baru guru besar di Pusat Konvensyen Shah Alam SACC. Penganugerahan itu bertujuan mengiktiraf kepimpinan sekolah yang berkesan dalam menghasilkan matlamat yang dihasratkan. Fasa ketiga membanteras pendatang asing tanpa izin parti diakui semakin sukar berbanding Ops Bersepadu 6P yang telah digerakkan menerusi fasa pertama dan kedua. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi menegaskan pihaknya tetap tidak akan berputus asa dan optimis menggerakkan operasi di lokasi terbabit. Rangkaian pusat-pusat hiburan dan maksiat merupakan fasa ketiga dalam operasi ini. Tahap yang ketiga ini agak sukar kerana ia melibatkan pusat-pusat hiburan, pusat-pusat hiburan keluarga, PHK dan juga rumah urut. Bukan mudah, tetapi saya telah memberikan semangat untuk pegawai saya dan unit-unit penguatkuasaan lain-lain agensi untuk terus menjalankan tugas. Bukan dengan tujuan untuk menzalimi atau menganiayai mana-mana pihak. Didedahkan sehingga semalam, lebih 35,000 warga asing di seluruh negara telah diperiksa sejak Ops Bersepadu 6P dilancarkan 21 Januari lalu. Daripada jumlah itu, 10,399 parti dan 156 majikan ditahan. Bagaimanapun, fasa ketiga mencatatkan angka 1,644. Beliau menyatakan demikian ketika menyertai operasi Bersepadu 6P fasa ketiga di Ipoh, Perak. Turut serta Ketua Pengarah Imigresen Datuk Aloya Mahmat. Lebih sensitif sebelum menyebarkan sebarang imej atau maklumat mengenai kemalangan atau insiden, juga tidak mempolitikkan sesuatu isu. Pandangan berhubung perkara itu disuarakan Menteri Komunikasi dan Multimedia Datuk Seri Ahmad Syabri Cik dengan mengharapkan sikap keprihatinan dapat ditonjolkan rakyat Malaysia. Dalam tragedi yang menimpa seseorang individu, beliau juga mahu kemarahan atau kebencian dapat diketepikan. Terkilan dengan keadaan itu, beliau turut menzahirkan kekecewaan dengan tindakan sesetengah individu memuat naik gambar kematian atau kemalangan tanpa memikirkan perasaan atau menghormati keluarga yang terlibat.
Saya cukup sedih apabila lihat bagaimana gambar mayat sesiapa pun yang diedarkan melalui social media dan sebagainya. Ianya amat tidak beretika dan tidak bertamadun sekali sekiranya ianya dijadikan bahan untuk tontonan dan sebagainya. Kerana kita mesti faham bahawa yang pentingnya perasaan keluarga mereka yang terlibat. Pada masa sama, Datuk Seri Ahmad Syabri meminta agar pengamal media dapat mengekalkan etika kewartawanan. Ini kerana terdapat beberapa media arus perdana yang cenderung memaparkan gambar-gambar ngeri dalam laporan masing-masing. Justru beliau menyeru agar semua pihak dapat menerapkan tabiat dan amalan baik bagi membentuk budaya yang sihat dalam negara ini. Beliau melawat Adun Paluh Datuk Nozula Mahdiah yang menerima rawatan di Hospital Raja Permaisuri Bainun Ipoh akibat kemalangan yang mengorbankan isterinya. Dalam perkembangan sama, jenazah Datin Paduka Maziah Din, isteri Datuk Nozula, selamat dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam Felda Ciku 4 dan 5 Gua Musang pukul 10 pagi tadi. Lebih 1,000 orang termasuk anak, saudara mara serta rakan handai Allahyarham hadir bagi memberi penghormatan terakhir kepada jenazah. Jenazah tiba di kediamannya dekat Ciku Gua Musang kira-kira pukul 7 pagi tadi dan disembahyangkan sekali lagi pada pukul 9.30 pagi sebelum dikebumikan. Sikap suka mendampingi penduduk setempat dan prihatin dengan masalah rakyat peribadi Datin Paduka Maziah ketika hayatnya yang akan diingati mereka yang mengenalinya. Pemergian beliau adalah merupakan satu kehilangan bagi kita Gua Musang khususnya, dan kita berdoa agar ruhnya dicucuri rahmat. Arwah ni sebagai seorang isteri YB cukup prihatin lah. Seperti mana YB sendirilah dengan rakyat. Orang kampung semua saya dia macam terkilir lah dengan kehilangan beliau ni. Harap supaya YB pun cepat-cepat saya pun berharap enggak YB pun dapat cepat sembuh. Dia akan kembali menjalankan tugas beliau sebagai adun. Dalam pada itu menceritakan detik-detik cemas ketika insiden anak keempat Datuk Nozula, Nur Fatma Nabila 22 tahun menyifatkan insiden berlaku pantas ketika hujan. Masih terkejut berikutan kehilangan ibu tersayang, beliau tabah dengan kata-kata semangat yang diberikan. Terima kasih sebab ramai sangat awak urus pasal ni. Jadi buat benda ni bagi saya buat benda ni senang, tambah-tambah sebab ayah tak tahu ke. Sebab ayah tak stable, jadi ayah tak tahu lagi benda ni. Tapi sebab orang sekeliling ada belakang, jadi buat ringan, memudahkan saya jugalah. Terima kasih banyak sangat-sangat. Bagaimanapun suasana sedikit kecoh selepas majlis pengkebumian apabila salah seorang saudara rapat keluarga itu pengsan berikutan terlalu sedih dengan kehilangan Allahyarham. Negara kehilangan seorang penyiar veteran hebat dengan pemergian Allahyarham Taufik Latif tengah malam tadi. Kelunakan suara pengacara RTM yang popular pada dekad 70-an dan 80-an itu sukar dicari ganti. Apabila muncul di kaca TV, Allahyarham sentiasa berpenampilan kemas dan bergaya dengan sepatu bertumit. Sangat tertib berbicara, bintang RTM dikendalikan Allahyarham dengan jayanya antara tahun 1975 hingga 1986. Taufik meninggal dunia pada usia 68 tahun di Pusat Perubatan Universiti Malaya PPUM pada pukul 11.45 malam tadi kerana serangan jantung. Seminggu sebelum itu, Allahyarham dimasukkan ke Subang Jaya Medical Center. Dia mula sakit hari Ahad malam. Sakit dia sesak nafas. Lepas tu pergi ke bahagian kecemasan di SJMC. Dia sesak nafas, kemudian dia terus tak sedar diri. Dia sentiasa jaga saya lah. Pergi kerja pun dihantarkan. Itulah yang saya teringat. Saya sebagai selaku pengurusi Biro Kebajikan Persatuan Veteran RTM, bab sakit meninggal saya menjadi amanah ya. Saya merayulah, saya mohon yang kenal dia mendoakan kesejahteraan arwah. Mudah-mudahan amalan yang baik hidup dia Allah terima, yang
tak apa elok. Misal kata kita manusia biasa, mudah-mudahan kita ampunkan, kita maafkan, dan mudah-mudahan dia sentiasa dalam ingatan kita lah. Allahyarham dikebumikan di tanah perkuburan Islam Raudatul Sakinah, Taman Batu Muda, Batu Kif sebelum solat Jumaat. Cubaan seludup 27,000 liter petrol bersubsidi ke negara jiran dipatahkan. Laporan penuh kami bawakan nanti. Awal pagi tadi, malang menimpa seorang pemandu jengkaut Muhammad Hafiz Muhammad Zizan, 24 tahun apabila maut dihempap runtuhan batu di sebuah kuari berhampiran pantai Teluk Kalong dekat Kijal, Terengganu. Mangsa berasal dari kampung Mempuyu Dadong Air Putih cedera parah di kepala dan badan disahkan meninggal dunia di lokasi akibat tertimbus dalam runtuhan itu. Insiden berlaku kira-kira pukul 6 pagi ketika mangsa melakukan kerja-kerja memuatkan batu-batu ke dalam lori. Ketika itu hujan lebat dan secara tiba-tiba berlakunya runtuhan besar dari atas bukit menyebabkan mangsa bersama jengkaut dihempap dan tertimbus. Tapi kita paling tu dia batu yang sudah. Okey, kambu dah mesing. Benda ambil mesing kali-kali buang batu kali tu. Kita buang Pak Mendiri, masa nak berlaku tu, dia tukar dah mesin. Masa nak berlaku tukar mesin. Dia lepas hujang. Lepas hujang. Tolong lebar ni. Lebar lori suruh panggil mesin lagi. Nak tarik batu, nak clear tempat. Dia tu hidup lagi. Takut dia tu hidup lagi ke mana. Dia tindih dia memang tindih Masa kita tarik batu tengok. Dia mati dah. Itu berlaku dia tukar mesin. Mesin dia pindah, mesin dia masuk. Batu tu pun jatuh tadi lalu. Jadi dah sepak benda-benda nak buat benda. Jadi kita tarik-tarik batu pun tengok dia hidup lagi kata. Lepas tu kawan-kawan khabar dia orang tu dah meninggal dah. Jadi bak report polis lah. Pasukan bomba dan penyelamat cukai dan Kemaman bersama anggota polis Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Kemaman ke lokasi insiden. Bantuan jengkaut dan pekerja kauri diperlukan bagi mengeluarkan mangsa. Mayat mangsa dihantar ke Hospital Kemaman untuk bedah siasat sebelum dituntut ahli keluarga. Ketua Polis Daerah Kemaman Superintendent Cik Suza Cik Hitam mengesahkan menerima laporan berhubung insiden dan siasatan sedang dijalankan. Unit Pencegah Penyeludupan UPP Bukit Kayu Hitam berjaya mematahkan cubaan menyeludup 27,000 liter minyak petrol bersubsidi ke negara jiran. Ia ekora penahanan sebuah lori tangki di kilometer 7 Lebuh Raya Utara Selatan Plus menghala ke Bukit Kayu Hitam lewat petang semalam. Rampasan itu kali ketiga dan yang terbesar dalam tempoh 4 bulan pertama tahun ini. Komandan UPP Bukit Kayu Hitam ASP Syahidan Ladin berkata pasukan anggota UPP yang melakukan rondaan cegah jenayah menahan lori tangki berkenaan di hadapan sebuah restoran di kawasan itu. Hasil pemeriksaan mendapati lori tangki berkenaan membawa 27,000 liter petrol bernilai RM54,000 untuk dihantar ke sebuah lokasi di Bukit Kayu Hitam yang dijadikan tempat pengumpulan minyak petrol. Bagaimanapun, suspek berusia 51 tahun itu gagal mengemukakan sebarang dokumen untuk membawa atau memiliki minyak petrol terbabit. Member dia tak, dia selambar saja. Bila kita tahan dia selambar, dia terangkan dia gentleman lah. Dia tanya mana dokumen, dia kata tak ada dokumen apa-apa, dia cuma pakai pemandu je. Dia bawa, itu je dia punya alasan. Bila tanya, dia kata dia bawa daripada Batus ke sini. Dan dia pun tak tahu gudang tu di mana tempat nak pergi hantarlah minyak ni. Daripada gudang-gudang haramnya di sini yang terdapat di kawasan Bukit Kayu Hitam. Nilai keseluruhan rampasan termasuk lori tangki berkenaan berjumlah RM154,000. Kes disiasat di bawah Seksyen 21 Akta Kawalan Bekalan 1961 kerana memiliki barang kawalan dengan niat untuk melakukan kesalahan. Kebakaran hutan paya gambut di Kampung Baru, Kuala Abang dan Kampung Rubatil, Kuala Abang, Terengganu kini semakin merebak. Berikutan itu, semua anggota bomba bertugas di Balai Bomba Dungun seramai 38 orang dikerahkan memantau dan memadam kebakaran. Ketua Operasi Pegawai Kanan 2 Balai Bomba dan Penyelamat Dungun Mahyudin Muhammad bersama anggotanya berdepan kesukaran memadamkan kebakaran itu kerana sumber air yang terhad.
Mereka terpaksa menggunakan sumber air dari pili bomba berdekatan dan menggunakan hos sepanjang hampir 1 kilometer untuk masuk ke dalam kawasan terbakar. Kawasan yang terbakar bukan sahaja semak tebal serta tiada laluan masuk kepada sebarang kenderaan. Malah wartawan Nur Yusof yang melihat dari dekat membayangkan risiko anggota bomba yang terpaksa mengangkut peralatan pemadaman ke lokasi kebakaran secara manual termasuk berdepan risiko haiwan berbiasa. Kita memerlukan alat pernafasan seperti goggle yang tidak memberatkan lagi tugas-tugas untuk kita membuat operasi. Cuaca panas dan kering serta tiupan angin yang berubah-ubah iaitu 20 hingga 30 km sejam turut menyebabkan bara api ke kawasan lain menyebabkan kebakaran makin merebak. Pihaknya membagikan 4 sektor, setiap sektor dianggotai seorang ketua dan 4 anggota. Dan setakat ini kebakaran di 15 hektar daripada keluasan keseluruhan 50 hektar hutan paya gambut di 2 kampung terlibat berjaya dipadamkan. Asap begitu tebal menyebabkan kesukaran untuk pasukan bomba untuk lebih rapat ke tempat kebakaran. Dalam pada itu, satu peralatan dikenali sebagai alat mudah alih menyukat habuk terampai IPU turut dipasang di perkarangan Sekolah Rendah Kebangsaan Kampung Baru Kuala Abang oleh Jabatan Alam Sekitar Terengganu. Pengarahnya Rashidah Hashim menjelaskan kuantiti udara berikutan kebakaran tersebut akan dilaporkan dari masa ke semasa untuk maklumat orang ramai. Walau bagaimanapun, dia juga bergantung kepada arah angin. Ya, kalau arah angin tu membawa ke arah sini, makna reseptor ataupun penerima impak asap tu adalah sebelah sinilah. Tapi sekiranya angin hala ke laut, maknanya mungkin sekolah yang sebelah sana pula yang akan menerima impak dia. Justru beliau meminta semua pihak tidak melakukan pembakaran terbuka. Mereka yang ingkar boleh didenda maksimum RM500,000 atau 5 tahun penjara atau kedua-duanya sekali mengikut Seksyen 29A Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974. Pelaburan khazanah nasional di Turki kini meningkat mencecah $2 bilion Amerika hasil hubungan kukuh Kuala Lumpur-Ankara. Ia berbanding pelaburan asal berjumlah $1.4 bilion sejak 2008. Datuk Seri Najib berkata ia pelaburan signifikan yang menjanjikan pulangan bernilai tinggi. Selain itu, Khazanah Nasional melalui Malaysia Airports Holding Berhad atau MAHB juga akan meningkatkan nilai pegangan sahamnya dalam lapangan terbang antarabangsa Turki kedua, Sabiha Gökçen yang terletak di Istanbul. Sasarannya daripada hanya 20% kepada 60%. Ia bermula daripada 2008 apabila MAHB yang dimiliki Khazanah Nasional melabur sebanyak $48 juta Amerika atau 20% dalam lapangan terbang itu. Lapangan terbang itu merupakan lapangan terbang paling berkembang di dunia dengan mengendalikan jumlah penumpang sehingga 18.8 juta orang tahun lalu. Lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur 2 KLIA-2 telah menerima sijil penyiapan dan pematuhan CCC daripada syarikat usaha-sama JV UEMC Bina Puri. Perolehan CCC ini bukan sahaja memperakui keselamatan projek tersebut tetapi juga kelulusan bagi pihak berkuasa berkaitan serta syarikat penerbangan untuk berpindah ke terminal itu. Menurut Pengurus Besar Kanan Bahagian Operasi Malaysia Airports Holdings Berhad Datuk Azmi Murad, pihaknya telah memperolehi CCC itu semalam. Sijil itu mematuhi spesifikasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Majlis Perbandaran Sepang dan Indah Water Consortium Sdn Berhad. MAHB juga telah melaksanakan ujian kesediaan operasi dan pindaan lapangan terbang ORAD sejak awal Februari dan akan berakhir pada 30 April depan.
Malaysia merupakan negara pengeksport utama ASEAN ke Jerman pada 2013. Import Jerman dari Malaysia meningkat 4.2% berbanding dari Singapura dan Indonesia yang susut sebagaimana dicatatkan dalam data terkini Majlis Perniagaan Asia Pasifik Jerman OAV. Menurut data OAV, ekspor Malaysia ke negara itu pada 2013 berjumlah 5.65 bilion euro, naik 4.2% berbanding 5.42 bilion euro tahun sebelumnya. Import Malaysia dari Jerman pada tempoh sama pula berkurangan 3% menjadi 4.81 bilion euro. Sementara itu, jumlah ekspor ASEAN ke Jerman pada 2013 berjumlah 27.16 bilion euro, peningkatan sebanyak 1.4%. UEM Sunrise Berhad menyasarkan projek kediaman terbarunya Residensi 22 Blok B akan mencapai tempahan 70% menjelang hujung tahun ini. Nilai pembangunan kasar GDV bagi kondominium mewah yang terletak di Mont Kiara itu berjumlah RM971 juta. Kondominium Residensi 22 Blok B yang berkulasan 5.43 ekar menawarkan 270 unit kediaman mewah. Dipasarkan pada harga bermula RM750,000 bagi 1,878 kaki persegi, dijangka siap pada Oktober 2017. September tahun lalu, Residensi 22 Blok A habis dijual dalam tempoh 5 bulan. There's really about 20% bookings on this product from our loyal customers. We have this program which we call it Tresor, TRESOR. That's actually a loyalty program meant for our customers. It's about the concept, the product, and also the services and quality that we give to them. It is a very reasonable price. UEM Sunrise kini mempunyai 11,000 ekar simpanan tanah dengan nilai pembangunan kasar RM80 bilion yang akan digunakan dalam tempoh 15 tahun. Ia termasuk 2 bidang tanah di Melbourne, Australia yang kini dibeli tahun lalu. Baik, perkembangan sukan. Hari kedua kejohanan golf Maybank Terbuka Malaysia menyaksikan aksi hebat Lee Westwood yang terus mengetuai saingan di KLGCC. Catatan 66 pukulan 6 di bawah par meletakkan bekas juara 1997 itu di landasan tepat memburu kejuaraan kedua dengan catatan 13 di bawah par keseluruhan. Cuaca mendung di sebelah pagi dan cerah di sebelah petang membolehkan saingan pusingan kedua berjaya lancar hari ini. Pendahulu hari pertama, Lee Westwood tampak sukar dicabar apabila mendominasi saingan ketika memulakan saingan pada jam 1 tengah hari. 5 birdie sepanjang 9 lubang pertama meletakkan pemain England itu di kedudukan selesa. Westwood kemudian menambah 3 lagi birdie dan 1 bogey untuk catatan 65 pukulan 6 di bawah par. Aksi sebelah pagi menyaksikan pemain veteran Filipina Antonio Lascuna berada di kedudukan teratas. Lascuna memenam catatan 65 pukulan 7 di bawah par pada hari kedua untuk mengumpul 9 di bawah par keseluruhan. Berkongsi kedudukan kedua dengan Lascuna adalah bintang Piala Rider Eropah Nicolas Colsaert dari Belgium. Colsaert bermain baik di 9 lubang pertama apabila memenam 4 birdie. Bagaimanapun, kesilapan di lubang ke-16 meletakkan dirinya 3 pukulan di belakang Westwood. 22 pemain negara yang beraksi hari ini dan semalam tampak mengecewakan. Hanya 3 pemain melepasi kad termasuk pemain amatur terbaik negara Gavin Kyle Green, juara Order of Merit jelajah PGM dan ADT Nicholas Fong serta pemain kurang ternama Ko King Wei. Tiada tekanan buat Lee Westwood sepanjang hari kedua kejohanan untuk terus mengetuai 59 pemain yang melepasi kad untuk beraksi sehingga ke pusingan akhir. Pemain ranking ke-36 dunia ini hanya resah seketika di lubang ke-11 apabila melakar double bogey. Yeah, I played really well. Other than the 11th where I made double bogey, which, a pretty good shot, and the wind just gusted on me and it came up short. I played really solidly all day, hit it close a lot, and, pleased with the way I played over the first 2 days. Dengan catatan 13 di bawah par keseluruhan, Westwood di landasan tepat meraih gelaran kedua di Terbuka Malaysia selepas kali pertama melakukannya pada 1997. Westwood berkelebihan 4 pukulan di hadapan Antonio Lascuna dan Nicolas Colsaert menjelang pusingan ketiga esok.
Baik, tidak kurang menarik aksi pemain Malaysia yang berjaya melepasi kad untuk kepusingan terakhir. Pemain amatur negara yang berpengkalan di Amerika Syarikat Gavin Kyle Green antara 3 pemain negara yang mara. Gavin yang menamatkan kejohanan tahun lalu selaku pemain terbaik tempatan berpeluang mengulangi pencapaian sama andai prestasi semasa menjadi ukuran. Pemain berusia 20 tahun itu bermula cemerlang dengan 3 birdi serta 1 eagle di lubang kelima untuk mengumpul catatan PAR selepas beraksi 27 lubang. Walaupun menambah 2 lagi birdi, Gavin melakukan kesilapan di lubang 10, 14 dan 16 di samping double bogey di lubang ke-13. Gavin bagaimanapun layak kepusingan seterusnya selepas menutup hari kedua dengan catatan 70 pukulan 2 di bawah par untuk melepasi kad. Oh man, I was really nervous the back 9 because I mean, first night I played really good, you know. Game was going good. I was keeping in control, and I just kept trying too hard, overthinking. So, I mean, I learned a little bit from doing that, and thankfully it was enough to make the cut. 2 lagi pemain negara mengiringi Gavin ke pusingan seterusnya iaitu Nicholas Fong dan Ho Keng Kwai. Fong paling cemerlang dengan 71 pukulan 1 di bawah par, manakala Ho Keng Kwai melakar par. Baik, kejohanan tenis WTA BNW terbuka Malaysia. Saingan suku akhir yang berlangsung petang tadi menyaksikan wakil China Zhang Shuai mara ke separuh akhir. Sementara pilihan ke-7 kejohanan Donna Vekic mengejutkan pilihan ke-4 Patricia dari Austria. Aksi suku akhir di Kelab Golf di Raja Selangor menemukan pemain bukan pilihan dari Poland Magda Linet dengan pilihan kedua kejohanan Zhang Shuai dari China. Shuai bermula dengan baik apabila mencatat kemenangan 6-2 di set pertama. Namun, Linet bangkit lebih bertenaga untuk menang 6-2 sekaligus membawa perlawanan ke game penentuan. Shuai nyata berada dalam kelas tersendiri apabila mudah mencatat kemenangan 6-1 dalam masa sejam untuk mara ke separuh akhir. Satu lagi perlawanan suku akhir menyaksikan kejutan apabila Donna Vekic dari Croatia berjaya menyingkirkan pilihan keempat kejohanan Paulina Mayer-Akhlachner dalam straight set. Vekic hanya melepaskan 4 mata sebelum menang 6-4 dan meneruskan kecemerlangan di set kedua, sekaligus menutup perlawanan dengan kemenangan 7-5.